Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu ini, sukatan pembelajaran Al-Quran kita ialah pada surah Al-An'am. Jadi, kita akan baca bersama-sama. Kita akan bertalaki surah Al-An'am ini. Anak-anak, Ustaz minta buka muka surat 128. Al-Quran, muka surat 128, surah Al-An'am. Jadi boleh ikut Ustaz baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا
أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون صدق الله العظيم. Baik anak-anak, selepas kita membaca surah ini, mari sama-sama kita mempelajari sedikit hukum tajwid. Hukum tajwid yang terkandung dalam ayat ini. Jadi Ustaz akan ajar kamu mengenai hukum tajwid, hukum nun mati. Sebagaimana dalam sukatan kita, hukum nun mati dan tanwin. Okey, boleh lihat pada sini. Hukum nun mati ataupun tanwin ini suatu hukum yang berkait dengan huruf nun mati dan juga tanwin. Ustaz dah gariskan di sini macam mana contoh dia. Musamman. Tengok pada yang Ustaz dah bulatkan di sini. Yang pertama ni musamman indahu. Di situ ada tanwin. Selepas tanwin musamman indahu huruf ain. Jadi di situ apa hukum dia? Okey, kita balik semula pada hukum nun mati ni. Itulah antara contohnya. Ada contoh lain yang nun mati, kita tengok baris selepas dia ni min ayat yang keempat ya. Tengok ayat yang keempat. Wa ma ta'tihim min ayatin. Min ayatin, di situ ada huruf nun mati. Selepas nun mati huruf hamzah. Min nun mati, selepas nun mati ada huruf hamzah. Jadi apa hukum dia? Kena dengung ke tak boleh dengung? Di situ pentingnya kita belajar hukum nun mati supaya kita dapat tahu cara bacaan sebenar apabila kita berhadapan dengan huruf nun mati ataupun tanwin ini. Okay, untuk pengetahuan anak-anak, hukum nun mati ini ada terbahagi kepada 5 hukum. Kepada 5 hukum. Yang pertama, cuba anak-anak tengok, ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki ni ialah apabila nun mati bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf. Tengok di sini. Huruf dia, huruf sa. Maknanya selepas nun mati itu huruf sa. Ataupun huruf ta. Ataupun huruf jim. Dan seterusnya. Itu dikira hukum ikhfa hakiki. Contoh yang dia bagi tu. Tengok. Mi syai'in. Nun mati bertemu dengan shin. Di situ hukumnya ikhfa hakiki. Sebab apa? Sebab huruf shin itu termasuk dalam 15 huruf ikhfa hakiki. Okey, kedua, hukum idgham ma'al gunnah. Apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan 4 huruf ini, iaitu ya, waw, mim, nun. Seterusnya, hukum idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah ini apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ra ataupun lam. Seterusnya, huruf iqlab. Iqlab, apa dia iqlab? Apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf ba. Contohnya alimum biza. Tanwin bertemu dengan ba, biza, huruf ba. Itu iqlab. Dan akhir sekali, izhar halki. Yang ni kita nak belajar hari ni. Apa itu izhar halki? Ialah nun mati atau tanwin bertemu dengan 6 huruf, iaitu hamzah ataupun kita panggil alif yang ada hamzah tu, ha, ain, ghin, ha, kha. Contoh izhar halki. Tengok contoh nun mati. Hukum nun mati ni melibatkan nun mati
ataupun tanwin. Tengok yang ni min haisu. Yang ni hukum nun mati. Nun mati selepas nun mati huruf ha. Tengok di sini huruf ha ada dalam huruf izhar halki, jadi hukum min haisu ialah hukumnya izhar halki. Contoh yang kedua, salamun hiya. Kalau yang tadi nun mati, yang ni adalah contoh bagi tanwin. Salamun, tanwin di atas huruf mim, kemudian selepas tanwin itu ada huruf ha, dan ha ada dalam huruf-huruf izhar halki. Okey, hukum izhar halki ini kita mesti baca dengan jelas. Maksudnya tidak boleh dengung. Min haisu, kena jelaskan huruf nun mati. Min haisu. Kita tidak boleh baca min haisu. Salah bacaan tersebut. Kerana apa? Kerana kita telah kita jadikan ia dengung. Manakala hukum izhar halki ini, kita kena baca jelas tanpa dengung. Boleh faham anak-anak? Okey, kalau faham, kita cuba tengok pada ayat yang kita baca sama-sama tadi. Okey, contoh yang pertama yang Ustaz dah buatkan di sini ialah contohnya ialah musamman indah. Di situ tanwin, selepas tanwin ada huruf ain. Yang tadi kita baca tadi huruf alif, ha, ain, kha. Jadi ain ni termasuk dalam huruf izhar halki. Jadi kalau ditanya musamman indahun ini apa hukumnya? Jawabnya ialah hukumnya ialah izhar halki. Jika ditanya lagi kenapa kamu kata izhar halki? Kerana di situ ada tanwin di atas mim. Selepas tanwin ada huruf ain. Dan huruf ain ini adalah huruf-huruf izhar halki. Maka hukumnya adalah izhar halki. Boleh faham? Contoh yang kedua. Min ayatin. Min ayatin. Di sini ada nun mati. Selepas nun mati adalah huruf hamzah. Dan huruf hamzah termasuk dalam izhar halki. Contoh lain, anha. Anha. Ayat yang kita baca tadi, anha. Ayat yang keempat. Nun mati bertemu dengan ha. Seterusnya, ayat ni pun nun mati bertemu dengan ha juga. Waja'alnal anha. Nun mati bertemu dengan ha. Seterusnya qarnan. Qarnan, tanwin di atas huruf nun, kemudian dia berjumpa dengan huruf hamzah selepas dia ni. Akharin. Qarnan akharin. Bacaan mesti jelas. Dan akhir sekali, in haza. Di sini nun mati bertemu dengan ha juga. Jadi kesemua huruf-huruf izhar halki, hukum izhar halki kita tidak boleh dengung sedikit pun. Bacaan kita mesti jelas nun mati di situ. Ataupun tanwin kena jelaskan. Jadi bacaannya musamman indah. Musamman indah. Kita tak boleh baca musamman indah. Itu salah. Ya, salah bacaan. Dia mesti baca dengan jelas. Sama juga dengan sama juga dengan contoh-contoh yang lain dalam ayat yang kita baca sebentar tadi. Okey anak-anak, harap-harap anak-anak semua boleh faham apa yang Ustaz ajar ini dan cuba amalkan dalam pembacaan kita. Apabila kita berjumpa dengan hukum izhar halki, kena baca tanpa dengung serta bacaan mesti jelas. Sekian saja pembelajaran Ustaz pada kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.